menunjukkan tingkap udara sebuah dewan. PQR ialah lengkuk meja bagi bulatan berpusat dekat S. Okey, so ni ada bulatan juga kat sini dan dia berpusat dekat S. Okey, garis OP. Oh, cikgu punya pen cikgu dah habis dakwat. Dah habis bateri. Sekejap Cikgu cas dulu yang ni. Okey. Saiz 4 panel yang lain adalah sama dengan panel. Okey, so kalau kita cari satu, kita akan dapat yang lain lah. Bagi tingkat udara yang menyentuh lengkuk PQR dekat Q. Okey, so ada lagi satu bulatan kat luar. Pusatnya dia adalah O kat situ lah. Menyentuh lengkuk PQR dekat Q. Okey, so OS adalah 6. Okey, so kat sini adalah 6. Dan sudut OSR adalah 60. Okey, tunjukkan bahawa RS adalah 3. Okey, kat sini 3. Dia suruh tunjuk RS sama 3. Okey, so kalau cikgu keluarkan gambar rajah tu, nampak tak dia dah tulis pun kat situ adalah segitiga bersudut tegak. So, cikgu lukis yang sama ni, cikgu keluarkan gambar rajah dia. Okey, so ini segitiga. Ini bersudut tegak. So, kat sini adalah 6. Kat sini adalah 60. So, macam mana cikgu nak cari kat sini? Kalau ini adalah sudut 90 darjah, bertentangan dengan dia apa? 6 tu apa? Hypotenuse. Hypotenuse. Okey, so ini adalah H. So yang cikgu tanya soal ni apa benda? O ke A? A, bagus. Okey, so ini adalah A. So kita boleh gunakan formula apa yang ada A tu? Trigo. Memang formula trigo. Cuma formula trigo ada 3. Sin, cos, tan. So awak nak guna yang mana satu? Cos. Cos. So cos 60 darjah. Oh, cikgu ni 60 darjah lah. Okey, 60 darjah sama dengan A bahagi dengan 6. Faham? Faham cikgu. Okey, so A sama dengan, kita dah harap lah. 6 darab dengan cos 60. Dapatlah 3. So kita dah buktikan yang RS adalah bersamaan dengan 3. Okey, boleh? Untuk soalan A? Boleh cikgu. Okey, untuk soalan B ni tu luas panel. Okey, cikgu padam balik yang ni. Dia minta panel OPQR. Allah. Macam ni. Baik. OPQR. Okey, dia minta luas tu je. Okey. So, kalau nampak dekat sini kan, kalau nampak tak ada 3 bentuk dekat situ, apa bentuk dia? Apa bentuk dia? Mana ni? Nampak tak ada 3 bentuk dekat sini? Apa bentuk yang boleh nampak? Mana pergi ni? Cikgu besarkan. Nampak tak apa bentuk yang ada dekat situ? Nampak cikgu. Bentuk apa? Segitiga ada 2. Bagus, segitiga ada 2. Apa lagi yang ada kat situ? Dengan bulatan tak penuh. Bulatan tak penuh, sektor. Cikgu bagi sektor kan dalam ni. Itu adalah sektor. Okey, bagus. So kita ada 3. Ada 2 segitiga, ada 1 sektor. Sebenarnya senang ni soalan ni. Tengok dia terkeluar lagi. Okey. So, jadi apa kita nak buat sini? Kita keluarkan nama dia tu. B. Cikgu lukis dia punya sektor. Lepas tu cikgu lukis tambah 2 segitiga tu.
Betul tak? So kalau kat sini 3, kat sini 6, tapak dia berapa? Macam mana cikgu nak dapat tapak ni? Jagolah cikgu. Teorem Pythagoras. Macam mana jalan cikgu nak buat ni kat kalkulator? Punca kuasa 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. bagus. 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Dapatlah jawapan 5.196. 5.196. Sampai sini faham tak? Faham. Okey, so kita dah lengkapkan segitiga, so kita akan cari lah dia punya luas. Okey, sekarang cikgu nak tanya dekat sektor cikgu ni. Kita dah ada jejari belum? Dah. Dah, berapa jejari kita? 3. Bagus. Okey, ada sudut belum? Dah. Macam mana nak cari sudut tu? Tolak. Apa tolak apa? Ah. 360. 360 tolak. 120. Bagus. Ada 260 kan? So 120 dapatlah 240. Okey, dah boleh cari belum soalan B ni? Dah kan? Okey, teruskan. Macam mana cikgu nak cari ni? Nak carikan luas dia. 1/2 darab dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Darab lagi dengan 240. 240. Boleh 240 saja. Darab. Darab dengan Pi per 180. bagus. Okey, teruskan lagi tambah 2 darab 1/2 darab dengan 3. 3 darab lagi dengan 5.196. senang kan soalan ni? Okey, so dapat berapa ni? Tekan kalkulator. Cuba tekan. Dapat tak sama jawapan dengan cikgu? Dapat tak 3, 4, 4 dekat korang punya kalkulator. Dapat cikgu. Dapat okey. Untuk soalan B jelas tak? Jelas cikgu. Okey, kita tengok soalan C Okey, tingkap itu mempunyai simetri putaran dekat O dengan peringkat N. Cari nilai N dan luas dalam segmen 2 kawasan berlabel T di antara dua panel. Simetri putaran dekat O. Okey, so maksudnya semua ni dia ada kalau awak buat macam ni, ni maksudnya sama dengan ni. Kalau ni sebelah sini sama dengan sebelah sini. Sebelah sini. So maksudnya simetri dia dekat O lah. Kalau kat sini, yang sebelah sini sama dengan sebelah sini. Kalau dia dekat sini, sebelah sini sama dengan sini. Itu yang dia katakan tu lah. Yang dia kata dia berputar, mempunyai simetri putaran di O dengan peringkat N. So ada boleh jadi macam-macam lah dia punya simetri putaran tu. So cari nilai N dan luas ambil 2 kawasan berlabel DT di antara dua panel. Okey. So kita cari luas berlabel T di antara dua panel. Macam mana cikgu nak dapat tu? Okey. Kita nak cari kawasan ni. Allah. Kita nak cari yang T dulu. Kita nak cari yang T tadi.
Kita nak cari yang T ni macam mana? Kita nak cari kawasan T sahaja. Itu yang warna putih tu lah, keseluruhan yang warna putih tu. Boleh nampak tak macam nak buat? T tu yang warna putih Okay. Cari luas bulatan dulu. Lepas tu Tolakkan dengan luas petal tu. okay. Itu kalau cikgu tak pasti T tu dekat kawasan ini sahaja atau keseluruhan. Rasanya kita anggap T tu adalah keseluruhan dululah. Okay, so kalau macam tu senang sangat Maknanya bulatan C tu luasnya adalah bulatan tolak dengan yang petal tu kan. Okay, kalau macam ni dulu macam mana? Dia nak buat? Ada senyap pula dah. Tak tahu ke jejari dia berapa? 1/2 darab dengan jejarinya berapa? Berapa jejari dia? Sembilan. 9. Kat sini kan jejarinya 3 kan? Kat sini 3. So ini 6. So sebenarnya jejari dia 9 lah. So 9 darab dengan tetanya berapa? Tetanya berapa? Berapa teta? Korang tak tahu ke? Cikgu tersekat ke? Adakah cikgu tersekat? Tak ke? Tak So berapa dia punya sudut dia? 2 pi kan? 360 kan? Satu bulatan penuh. Tetanya adalah 2 pi lah. Pi kan bersama dengan 180. 2 pi adalah 360 lah. Okay, so tolak berapa ni? Berapa petal ni tadi? 34.44. Okay. So itu kalau kita nak buat kawasan putih. Kalaulah sebenarnya soalan tu masukkan T sahaja. T tu dekat kawasan ni je. Kawasan T ni je. Macam mana cikgu nak buat? Macam mana cikgu nak buat? Tadi kita dah tahu dia simetri kan? Jadi kawasan petal tu mesti sama. Kawasan putih pun mesti sama kan? Jadi kena bahagi dengan berapa? Bagi 5. Bagus. Ini akan bahagi dengan 5 lah. Jelas tak? Kau dapat dekat kawasan T sahaja. Okay. So, 1/2 darab 9 darab 2 pi tolak dengan 34.44. Okay, so bahagi. Tapi kan, cikgu dapat negatif. Kau dapat negatif tak? Oh, kuasa 2 tak ada. Okay. 1/2 darab 9 square darab 2 pi tolak dengan 34.44 bahagi dengan 5. So dapatlah 44.01 cm2. Okey, itu saja. Okey, sampai sini faham tak? Cikgu, Ya. kalau bulatan tu pakai pi r kuasa 2 pun boleh kan? Boleh je, sama je. Oh, okey. Saya awak buat pi r kan? Pi r kuasa 2. So, pi 9 kuasa 2. Sama tak jawapan dengan 1/2 tu? Kalau 9 kuasa 2 pi dapat 254. Okey. 1/2 darab 9 kuasa 2 darab 2 pi. Sama je. Awak boleh guna. Kalau matematik nak masuk dalam MX tak ada masalah, boleh je.
Tapi MAT tak boleh masuk dalam teoretik punya. Nak guna rumus MAT masuk dalam matematik tak boleh. Okey, sampai sini faham tak? Cikgu, Ya. yang luas petal ni tak payah darab 5 je. Oh, lah. Bagus awak. Perasan kita punya ni kan. Kita punya ni nasib baik awak perasan. Okey, bagus. Okey, so sepatutnya kita darab 5 lah kan sebab kita ada 5 petal. Okey, so jadi awak tekan kalkulator dapat berapa? Bagi dengan 5. Dapatlah 16.45. Okey, ada lagi tak? Yang bahawa perasan cikgu tu silap ataupun awak tak faham ke? Ada? Okey, sampai sini boleh? Boleh Boleh, cikgu. cikgu. Okey, so untuk yang N ni cikgu hold dulu sebab cikgu tak faham apa yang soalan tu nak. Nanti cikgu akan tengok balik lah. Okey, supaya kita tak nak bazir masa, kita teruskan kepada aplikasi sukatan membulat. Okey, so aplikasi dia, kita boleh nampak suatu fenomena optik yang berupa spektrum berwarna berbentuk gerbang kan kat sini. So ini kita nampak macam sektor. So pelangi terbentuk apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau sejurus selepas hujan. Gerbang pelangi seperti yang ditunjukkan dalam gambar di sebelah merupakan lengkok. Lengkok bagi sebuah bulatan. Dan menggunakan rumus yang telah dipelajari dan bantuan teknologi ini, bolehkah anda tentukan panjang lengkoknya? So kita boleh dapatlah kalau kita nak kira kan. Kita punya lengkok bulatan kita. So aplikasi yang lain adalah kereta rentas bagi terowong kereta api kebanyakannya berbentuk tembereng meja sebuah bulatan. Kereta rentas ya. Nampak tak tembereng meja? Ni kan dia bukan bulatan penuh. Tapi dia macam ni. So kalau kita nak buat benda ni kita mesti kira dulu kan. Berapa keluasan dia, berapa isi pada terowong ni. So sebab itulah kita belajar tentang sukatan membulat. Bagaimanakah kita boleh mencari panjang lengkok dan luas keratan rentas bagi terowong kereta api tersebut. So kita ada bulatan penuh, yang kita perlukan ini saja. Kita nak yang ni untuk buat kita punya terowong kereta api kita tu. So kita kena buanglah yang bawah ni. Faham tak? Boleh kelas? Boleh kau. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok contoh 11. Raja di sebelah menunjukkan tembereng meja ABC. ABC yang mewakili kereta rentas sebuah terowong kereta api dengan pusat O dan dincir jari 4 meter. Dan keadaan sudut AOC ialah 1.8 radian. Tunjukkan bahawa AC ialah 6.266. So AC ni dia suruh tunjuk 6.266. Okey. Kita keluarkan gambar raja ni dekat sebelah. So kita dah ada O, A, C. Dekat sini ada 4 meter, dia suruh tunjukkan itu adalah 6.266. Okey. Apa yang cikgu nak buat sekarang? Macam mana cikgu nak tunjukkan nilai AC adalah 6.266? Apa yang formula yang kita boleh apply kat sini? Kos. Betul, kosinus. Okey. Tolong macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Untuk pelaparan tukar kepada darjah. Yang tu kita boleh masuk ke dalam formula. Boleh tak awak terus masuk ke dalam formula? AC kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 4 kuasa 2. tambah 4 kuasa 2 Okey, bagus. Tolak. tolak 2 darab 4 Bagus. darab 4 darab cos Cos 1.8
darab 180 per pi. Bagus. Okey. Apa jawapan AC? Dapat tak macam 6.266? Okey. Semua orang tekan kalkulator. Dapat tak awak buktikan? Dapat cikgu. Dapat okey. So 6.266. Okey, kita teruskan lagi. Soalan A, okey. Soalan B pula. Cari panjang lengkok meja ABC. Okey, so dia nak yang warna biru ni lah. Kalau nak dapat warna biru ni, cari dalam meter. Okey, so formula apa cikgu nak guna? Formula apa cikgu nak guna? Untuk dia cari panjang lengkok. S sama dengan R theta. Bagus. S itu equal to R theta. Okey, teruskan. Macam mana cikgu nak buat ni? Masuk dalam rumus, R kita berapa? 4. 4. Okey, theta kita berapa? Satu bulatan penuh bersamaan dengan berapa pi? 2 pi. 2 pi. So, theta cikgu nak letak kat sini macam mana nak letak? 2 pi tolak radius ni 1.8. Bagus. 2 pi tolak 1.8. Okey. Jadi kita punya panjang lengkok dapat berapa? Dapat tak awak tekan kalkulator dapat tak? 17.93. Dapat cikgu. Dapat cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Cari luas keratan rentas terowong itu dalam meter square. Okey, so dia nak luas keratan rentas terowong. Okey, jadi maknanya luas keratan rentas terowong tu yang ni lah. Yang biru dari sini. Ini dia punya luas keratan rentas dia. Bawah ni dia tak nak lah. Sebab terowong tu dari sini ke sampai tempat kereta api lalu je. Okey, so macam mana cikgu nak buat tu? Dia agak macam cabar sikit lah. Macam mana cikgu nak buat? Ada berapa bentuk kat situ? Kena pasti dulu ada berapa bentuk kat situ. 3. Ada 3. Kalau awak 2 boleh sebenarnya. Kalau ada 3, bulatan tolak sektor tolak segitiga. Dapatlah jawapan tu. Atau kalau kita tak nak nampak 3 bentuk ni, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Luas sektor tambah luas segitiga. Bagus. Luas sektor tambah luas segitiga. Nampak tak yang lain? Cikgu. Okey, nampak. Okey, terus masukkan dalam formula. 1/2 dalam kurungan. Kurungan. Empat kuasa 2 dalam kurungan. Kurungan berapa? 4 kuasa 2. 2 pi? 2 pi kuasa 4. Sekejap. Sorry, cikgu nak tanya. Cikgu punya suara sampai kat korang lambat ke? Tak, cikgu. Tak. Okey. Tolak 1/8 tambah 1/2 darab 4 darab sin 1/8 darab 180 bagi pi. Okey. Ada tak jalan cikgu dekat sini yang awak rasa tak faham? Tak, cikgu. Tak ada lah.
Semua faham Tak. kan? Faham cikgu. Faham, okey. Okey, berapa korang dapat? Dapat tak macam cikgu? Cikgu dapat 43.66. Dapat cikgu. Dapat Okey. Hab- Habis untuk contoh okey betul lah 43.6. Okey, habis untuk contoh 11. Sekejap. So bab ni dah habis, cuma cikgu nak test soalan 3. Okay, soalan 3. Agak-agak awak boleh buat tak? Tu ada tanda otak tu selalu susah sikit lah. Kita tengok boleh jawab ke tidak. Boleh kita test tak? Tapi cikgu tak nak bagi jawapan lah, cikgu nak suruh awak fikir. Saya nak buat. Okay, baca soalan dulu. Raja di sebelah menunjukkan kereta rentas membulat seragam bagi sebatang kayu yang terapung di atas air. Okey. Dengan jari 46. Okey. Titik P dan Q pada kayu itu terletak pada permukaan air. Manakala titik tertinggi R pula ialah 10 meter di atas permukaan air. Hitung nilai theta dalam radian. Okey. Siapa nak cuba untuk soalan A? Ada idea tak macam mana nak jawab? Ada tak idea? Ke nak cikgu bagi hint? Guna apa tu cosinus cikgu? Betul kosinus sektor PQ tak ada nilai. Macam nak cari? Kalau nak guna kosinus, PQ mesti ada nilai. Sekarang ni PQ tak ada nilai, theta pun tak ada nilai. So dia ada dua anu kat situ. So memang tak boleh guna kosinus. Kalau sinus cikgu? Kalau sinus tak boleh juga. Sebabnya sinus boleh juga. Sinus boleh. Okay. Tadi siapa yang cakap sinus tu? Saya tak tengok, tak nampak dia punya nama. Siapa yang cakap sinus? Boleh awak tulis macam mana nak buat? Cikgu. Ha? Saya. Zul. Okay. Zul. Macam mana Zul? Macam mana nak buat? Sin Okay. theta per 46. Okay, sin theta dengan 46. Okay, teruskan. Cikgu. Sin theta mana ni? Theta ni ke? Ke kita katakan ada satu X kat sini. Okay. So sin X lah. Theta per PQ kan? Sin theta tu per PQ. Oh. Lepas tu sin X per 46. Sama dengan sin X per 46. Ya, ada banyak anu kat situ tu. Tak boleh kat cikgu? Awak buat sin theta kan? Per dengan PQ kan? Ini anu, ini pun anu. Semua tak tahu. Tak boleh selesai juga. Okey cikgu. Tapi sebenarnya boleh lagi. Nampak tak? Awak nampak belah sini. Ini pun ada juga kan? Sebab dia segitiga sama kaki tu. Sebab ini kan sama. 46 juga. Nampak tak? So kat sini pun adalah sin X bahagi dengan 46. So awak dapat sin X. Oh tak boleh. Tak boleh selesai.
Benda yang ni tak boleh selesai. Okay, ada lagi cadangan lain sebelum cikgu bagi hint. So, dah buntu nak cikgu bagi hint. Nak cikgu bagi hint tak? Ke awak nak ambil masa dulu fikir? Cikgu. Oh, cikgu. Ya, ya. Saya guna formula segitiga biasa, cikgu. Oh, dapat. Okey. Segitiga biasa awak tu sana? Cikgu lukis segitiga macam ni? Segitiga yang warna pink tu ke? Yang ni ke? Okey, macam mana awak buat? Tinggi segitiga tu 36. Okey, cikgu keluarkan lah. Okey, baru cikgu bagi hint kat situ. So kat sini, ini sahaja sampai sini 36. Okey, so cikgu keluarkan gambar dia separuh kat sini. 36, kat sini 46, kat sini theta. Tapi theta yang separuh, theta per 2 tu. Okey, sambung. So boleh cari sudut tu pakai cos. Bagus. So kita dapat cos theta sama dengan theta sama dengan Sama dengan 36 per 46. So theta dapat 38.49. shift cos 46 bagi dengan 36 bagi je 46 38.50 kot tu kan? 50. 38.50. So dapatlah theta sebenar adalah darab 2 77 kan? Okay, tapi cikgu awak dah menjawab soalan belum? Belum. So sepatutnya Tukar jadi radian. darab dengan Darab pi tu. Pi per 120. pi bahagi dengan bagus. Okay, so dapat berapa jawapan awak? Kosong 0.023 je. Cikgu saya tekan kalkulator ke? Sekejap. Yang lain dapat tak? Macam cikgu dapat 1.34 je. 1.344 mesti 4 angka bererti. Okay, cikgu. Okay. Siapa cikgu tak dapat kesan lah. Suruh siapa tadi? Lokman cikgu. Oh, Lokman. Okay, bagus Lokman. Okay, kita yang lain macam mana? Faham tak? Faham Faham cikgu? Faham Okay, sekarang kita nak cari soalan B pula. Soalan B dia nak panjang lengkok kat sini pula. So, macam mana jalan cikgu nak buat soalan B ni? Soalan B, macam mana cikgu nak buat soalan B? Dah senang dah tu. Pakai formula S equal to R theta. S equal to theta. Okay, so R kita adalah 46 dan theta kita dah dapat 1.344. Dapatlah jawapan S. Okay. Kita darab dengan 46, kita dapat 61.82. Okay, C. Luas ke atas luas ke atas kayu di atas permukaan air. So, maknanya dia nak yang atas ni je lah. Ni, dia nak luas yang ni. So, macam mana nak buat? Saya nak buat. Luas sektor tolak segitiga. Bagus. Sektor tolak dengan segitiga. Okey. So, masukkan dalam formula. 1/2 darab dengan berapa? 46. 46/2 darab dengan tetanya berapa? 1.34. Okey. Tolak 1/2 darab dengan 46. darab lagi dengan
darab 46. Bagus, darab lagi dengan sin. Sin 77. Okey, so dapat berapa jawapan kita kat sini? Dapat tak sama dengan cikgu? 391.07. Dapat cikgu. Dapat. Okey. Faham? Ada lagi 15 minit lagi. Boleh tak kita cuba satu lagi soalan? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Satu Boleh, lagi cikgu. Okey, kita cuba. Ni ada satu lagi. Gambar otak kat sini. Susah tak ada? Kita senang juga. Okey, ni lah. Ni susah lagi. Rasanya ni senang. Ni susah ni. Okey. Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah kolam berenang dengan kedalaman 1.5 meter. Okey, dalam dia 1.5 meter. A, B, C, D adalah berbentuk segi empat tepat. Okey. Adalah berbentuk segi tepat dengan panjang 12 dan lebar 8. A, E, D dan B, E, C pula ialah dua sektor bulatan yang sama. Okey. Berpusat dekat E. Okey. Hitung perimeter lantai kolam renang. Okey, lantai kolam renang. So, macam mana nak buat? Saya nak buat tu. Sekejap dah. Yang soalan A tadi tu, cik komputer. Yalah. Cikgu suruh jawab soalan A lah, perimeter tu. Tapi cuma cikgu confuse. Sekarang ni dia nak cakap yang warna biru pekat ke biru muda tu? Yang biru pekat tu apa? Biru muda tu apa pula? Cikgu yang tak faham ke soalan ni dia tak habis cakap? Raja di sebelah menunjukkan pelan bagi sebuah kolam renang dengan kedalaman 1.5. Okey, dalam dia ini adalah bentuk semua sekali adalah kolam. A, B, C, D. Oh, dia nak bagi tahu je A, B, C, D tu bentuk segi empat tepat. Okey. So, keseluruhan tu adalah kolam lah. So, saya nak buat. Ada idea tak? Cari dia punya lengkok dulu tu. Kolam Kena cari lengkok. A, B dengan C, D memang ada kan. So, lengkok tu kena cari. Tapi kita masih ada satu nilai. Apa benda tu? Sudut apa tu? Okay. Ambil masa 5 minit. Cikgu bagi sampai 3 minit je lah. Cikgu bagi sampai 10.50. Tak dapat cikgu bagi clue. Satu minit je lah. Nak cikgu bagi clue tak? Cepat sikit. Tak cukup masa.
Kat pukul 11. Kalau kita kena ada panjang EB dulu ni kan. EB tak semestinya. Tak semestinya kita perlu ada panjang EB dulu. Untuk cari sudut ke? Kalau untuk cari BC tu nak cari panjang lengkok tu memang kita perlulah EB tu. Tapi untuk cari sudut dulu kita tak perlukan EB. Cikgu, Ah, kalau sudut tu buat 2 pi bagi 4 tak boleh? 2 pi bagi 4 ni tak boleh. Okey. Masuk awak 360 bagi 4 Ah. 300, memang kita tahu kat sini 90 darjah. So dia kata segi 4 tepat kan. Kita memang tahu 90 darjah. Faham tak? Kita memang tahu kat situ 90 darjah. Sekarang ni sudut kita nak adalah kat sini. Oh, jalan kita tadi tu tak boleh cari yang tengah tu cikgu. Yang awak kata tengah-tengah ni ke bahagi 4? Yang Feli kata tadi tu. Oh cikgu. Bukan, tak boleh. Sebab dia tak sama besar. Yang ni dengan ni yang sama besar. Tapi ni dengan ni dengan ni sama besar. A dengan A sama besar. B dengan B sama besar. So awak tak boleh 360 terus bagi 4. Tak boleh. Sebab dia tak sama besar pun. Okay, lama lah. Cikgu bagi hint boleh? Boleh tak cikgu bagi hint? Ke korang masih Cikgu. nak kata je? Ya, okay. Kalau kita kira segitiga DBC ni dapat hypotenuse tu? DC dapat hypotenuse. Segitiga DBC Ah, kira hypotenuse dia. Okay, lepas tu? Lepas tu bahagi 2. Lepas tu guna petul kosinus. Oh, panjang jalan awak. Boleh jugalah, yang tu boleh juga. Tapi cikgu nak bagi jalan mudah lah. Okay. Cikgu bahagi 2 gambar rajah ni. Berapa panjang dekat sini? 4. 4. Bagus, okay. Yang bawah ni berapa panjang dia? Cikgu bahagi yang ni, bahagi 2. Berapa panjang kat bawah ni? 6. 6. Boleh tak awak cari sudut dekat sini? Boleh. Berapa? Nak guna apa? Nak guna Bukan apa? tan. Tan. Jadi maknanya tan theta sama dengan tan theta sama dengan apa? 6. 4 bagi 6. 4 bagi 6. Bukan 6 bagi 4. 4 bagi 6. So theta sama dengan shift tan 4 bagi 6. Dapat berapa? Dapat 33.69. Okay, adakah ini jawapan dia? Tak kan? So kita kena darab 2 lah. So kita baru dapat separuh je. So separuh lagi nilai yang sama lah. So theta dia yang sebenar, 2 theta tu adalah darab 2. Dapat 67.38. Okay, sampai sini faham tak? Okay, cikgu dah bagi dah. So apa nak buat? Boleh tak kita cari perimeter dah sekarang? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, teruskan. So kita nak cari perimeter. 12 tambah 12 tambah lagi. Ini berapa kat sini? Nak guna apa untuk cari EB? Teorem Pythagoras kan? Kita jadi punca kuasa. Punca kuasa 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dapatlah jawapan berapa tu? 7.21. Boleh? Okey, sambung. So maknanya untuk kita dapatkan BC ni kita guna R theta lah kan? So 7.211 darab dengan berapa?
7.38 darab pi bahagi 180. Ni darab dengan 2 lah. Ni 2 darab. Dapat tak? Faham tak jalan cikgu tu? Faham ini adalah R theta tu. Disebabkan dia ada 2 kan benda yang sama, so kita darab dengan 2 lah. So R-nya adalah 7.211 dan theta-nya adalah 67.38. Tukarkan kepada radian. Okay, faham tak? Sebenarnya soalan senang tak? Dapat tak 40.96? Boleh? Boleh ke? Okey, kita pergi B pula. So, B dah senang lah sebab kita dah dapat sudut. Bila kita dapat sudut, senang dah lah. Okey, macam mana cikgu nak cari luas? Macam mana? Ada berapa bentuk dekat situ? Ada berapa bentuk? 2. 2. Bentuk apa? Segitiga dengan sektor. Bagus. So, kita ada 2 segitiga tambah 2 sektor. Boleh? Boleh ke? Okey, so sama dengan 2 dalam kurungan 1/2 A-nya berapa? Ini awak punya sudut ni, cikgu padam sini. Cikgu tambah sudut-sudut. Kita adalah 67.38 dekat sini. So, sini sama dengan sini. 7.211. Okey. So, 1/2 darab A, B, C, C. Apa A, B, C, C kita? 7.21. 7.211 dalam kurungan 7.211 darab dengan sin 67.38. Boleh tak ni senyap di korang ni? Boleh tak? Boleh ke? Boleh ke? Okey, so 2 dalam kurungan 1/2 kita punya apa ni pula? Kita punya sektor pula. Kejap. Salah ni. Ini bukan segitiga kita. Kita tak boleh letak 67.38 Tak boleh letak. Sin kita berapa sebenarnya? Kita punya segitiga kat sini Ini memang betul lah. 7.211 memang betul lah. Berapa sudut kat sini? Macam mana nak cari? Macam mana nak cari? 180 tolak sudut. Betul. 180 tolak 67.38. Dapat jawapan 112.62. Okey, so yang ni pula 1/2 darab J kita adalah 7.211 kuasa 2 dan darab dengan theta kita adalah 67.38 darab pi bahagi 180. Okey, jalan yang cikgu letak dekat sini korang faham tak? Faham cikgu. Okey, cuba tekan kalkulator. Awak dapat jawapan berapa? Sama tak macam cikgu dapat jawapan?
Korang tekan kalkulator dapat tak jawapan? 109.15. Dapat tak? Dapat cikgu. Dapat okey. C. Last sekali. Sebelum kita habiskan kelas. Okey. So isi padu dalam meter persegi air yang memenuhi kolam renang itu. Okey. So dia dah bagi tahu dengan kedalaman 1.5. So formula apa nak guna? Kalau kita nak cari sepadu tu sebenarnya bentuk dia sama, bentuk macam-macam pun dia mesti sama dengan sepadu. Apa? Apa formula bagi sepadu? Luas apa? Luas Darab tinggi. Luas apa? Luas Darab kedalaman cikgu. luas apa? Luas apa yang darat kedalaman? Luas permukaan. Luas permukaan. Luas tapak dia lah kan? Ah, Luas tapak darab dengan dia punya tinggi. Tinggi dia sekarang adalah kedalaman. Jadi jalan kita adalah jalan kita adalah 109.15 darab dengan 1.5. Faham tak? So dapat 163.72. Okay, faham tak jalan C tu? Yang lain? Jelas tak untuk jalan C? Macam mana kita nak cari isi padu? Isi padu memang luas tapak, darab tinggi. So luas tapak kita memang dah cari dekat soalan B. Inilah tapak kita. So darab dengan ketinggian tu bersamaan dengan kedalaman kolam tu. Faham? Faham faham cikgu. cikgu. Okay, so hari ni setakat hari ni 3 soalan. Ada berapa soalan? 3 soalan kita bincangkan hari ni. Okay, jelas tak? So kesimpulan sebelum cikgu habiskan kelas. Okay, awak rehat sikit 5 minit cikgu nak ambil kesimpulan. Okay, kesimpulan awak dapat. Bila kita jumpa soalan situasi dalam sukatan membulat, apa yang awak kena kaitkan? Tadi kan bila awak nak mula, awak nak start awak tak boleh kan? Awak perasan tak tadi kita jawab dekat soalan ni, awak nak start pun tak boleh. Ni pun Luqman yang jawab tadi kan? Yang dekat soalan A ni Luqman jawab. Soalan B pun masih lagi tersekat dengan soalan A. So maknanya bila soalan situasi sukatan membulat ni, kalau awak tak dapat jawab soalan A, sampai ke bawah awak tak dapat jawab kan? So jadi bila kita dah nampak macam tu, apa yang awak kena mahir sebelum awak jawab soalan B dengan C tu? Awak kena mahir apa sebenarnya? Segitiga. Mahir melihat bentuk Keluarkan segitiga maklumat. tu. Ya, kurang maklumat tu memang betul. Tapi bila kita keluarkan maklumat macam tadi pun, kita masih lagi tak berapa nak nampak macam mana nak cari segitiga kat sini kan. Segitiga tu awak tak nampak nak buat. So maknanya benda yang pertama adalah untuk kaitkan sudut tu dengan segitiga dulu. Kan? So segitiga dari sini ni awak tak dapat jawab dari kat sini. Yang cikgu kata kat sini adalah 6, kat sini 4. Ini awak tak dapat keluarkan tadi kan mula-mula? Tak? Kan? So satu lagi, selain daripada sudut tu, apa yang awak kena mahir? Daripada sin, maknanya kat sini, dari sini awak kena mahir menggunakan towa. Okey. Kalau siapa-siapa yang masih lagi tak boleh faham, tak boleh nampak lagi macam mana nak guna nak guna sin ke, nak guna cos ke, nak guna tan ke, nanti buka sekolah, awak cari cikgu. Suruh terang balik cikgu, saya tak nampak lah towa ni macam mana nak guna. Itu yang pertama. Apa lagi yang kedua? Dari sini juga yang perlu awak mahirkan. Ada satu lagi. Apa tu? Ada satu lagi apa? Ada lagi konsep satu je lagi. Apa konsep tu? Pythagoras ke cikgu? Ya, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni pun penting 2.
Trigonometri dengan teorem Pythagoras. Ni kalau tak dapat jawab ni, soalan bulatan ni memang confirm susah nak dapat jawab. Susah nak tengok pun susah. Kita tak mahir dua ni. Selagi tak dapat sudut, selagi itulah memang soalan sukatan membulat ni kita tak dapat jawab. Jadi awak kena mahirkan dua ni. Siapa yang tak mahir nanti buka sekolah cari cikgu terang balik kat mana. Mungkin kat ramai-ramai ni awak tak nampak kan. Mungkin awak perlu one to one je dengan cikgu. So buka sekolah awak cari cikgu, okey? Yang lain mungkin luas, faham tak? Luas. Konsep dalam ni kita ada belajar dua konsep je. Panjang lengkok dengan luas. Adakah panjang lengkok tu awak jelas? Jelas cikgu. Luas? Jelas cikgu. Sebab luas tu kita nampak bentuk je kan. Bentuk segitiga, bentuk sektor. Tu senang je. Okey. So cikgu rasa sampai sini lah kot. Boleh tak tutup balik adik?